الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Telah berkata Imamul Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Wahai gulam, siapa yang mengenal dengan mata keyakinan bahawasanya Allah Azza wa Jalla telah membahagikan semua perkara dan telah selesai dari pembahagiannya, dia tidak akan minta apa-apa lagi kerana malu kepada Allah Ta'ala. Dia terus akan bekerja dengan mengingatinya sehingga tiada masa lagi untuk memintanya. Dia juga tidak akan meminta agar dipercepatkan bahagiannya atau memohon supaya dia diberikan dari bahagian orang lain. Karakternya membeku dan mendiamkan diri, beradab sopan dan meninggalkan bantahan. Tidak pernah mengadu kepada manusia, baik yang sedikit maupun yang banyak. Diam kepada manusia dengan hati seperti diam kepada mereka dengan lidah. Tiada beza di antara keduanya dari segi hakikatnya. Celaka engkau. Engkau tidak malu meminta sesuatu dari selain Allah Azza wa Jalla, padahal dia amat dekat kepadamu daripada selain dia. Engkau meminta kepada manusia apa yang engkau tiada berhajat kepadanya. Engkau punya harta berlonggok-longgok, tetapi engkau tetap merebut sebiji kacang atau jagung dari tangan kaum fakir miskin. Nanti jika engkau mati, pecah tembelangmu. Semua rahsiamu dan apa yang kau sembunyikan akan terbongkar, dan akan menimpamu kutukan dari segala jurusanmu. Jika engkau memang punya akal, tentu engkau akan berusaha mendapatkan sebesar debu dari keimanan untuk engkau menemui Allah Azza wa Jalla dengannya. Dan kelak engkau akan menemani para salihin dan bersopan santun dengan mereka dalam kata bicara dan perbuatan mereka. Sehingga apabila berkembang dan membesar keimananmu dan sempurna keyakinanmu, nescaya Allah Azza wa Jalla akan menyingkirkanmu dari orang ramai. Lalu dia sendiri akan memerhatikan adab kesopananmu, perintahmu dan laranganmu dari sisi hatimu. Wahai penyembah berhala riya, engkau tidak akan mencium pendekatan Allah Azza wa Jalla, biar di dunia maupun di akhirat. Wahai orang yang syirik dengan manusia, hatinya diberikan kepada mereka, belakangi manusia, kerana mereka tiada punya yang bermanfaat atau yang bermudarat, tidak dapat memberi atau menolak. Jangan engkau mengaku diri mengesahkan Allah, namun penyakit syirik itu terus bersarang dalam hatimu, itu tiada berguna apapun bagimu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apa yang hendak disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tentang redha dengan pembahagian Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengetahui bahawa setiap sesuatu telah pun selesai, yakni takdir, ketentuan, pembahagian dan penyusunan hidup manusia. Dan Syekh juga mengajar kepada kita, apapun permintaan kita mesti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian jangan mengambil hak orang lain, walaupun sedikit. Dan gunakan kesempatan yang ada untuk mempertingkatkan keimanan. Dan bertemu dengan orang-orang soleh yang mampu menjadi sebab kepada berkembangnya iman ini dan suburnya iman ini. Kemudian menjauhi sifat riak, sifat syirik yang menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya berkait dengan makhluk yang bernama manusia. Kerana bila manusia terlalu memandang manusia, itulah yang sebenarnya tumbuh penyakit riak. Dan bila manusia terlalu bergantung pada manusia, itulah yang menumbuhkan penyakit syirik. Maka ini perkara yang hendak disentuh. Bila kita membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, "Kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sanatin." Allah Ta'ala telah menuliskan segala takdir hamba-Nya, segala perjalanan hamba-Nya sebelum Allah jadikan langit dan bumi 50,000 tahun. Artinya, sebelum Allah Ta'ala jadikan langit dan bumi, Allah dah tentukan makhluk yang menghuninya bernama manusia, bernama jin, bernama binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan. Maka kesemuanya ini telah dituliskan takdirnya. Semenjak bila? 50,000 tahun sebelum kejadian alam, langit dan bumi. Bahkan disebut dalam hadis yang lain, supaya kita mengetahui apa pun sudah tertulis tentang kita. Bila mana kita berada dalam perut ibu kita dan disempurnakan kejadian fizikalnya, dan ketika mana Allah memerintahkan malaikat meniup rohnya, maka malaikat diperintahkan untuk menulis tentang ajalnya, menulis tentang rezekinya, menulis tentang bahagia atau sengsaranya. Maka diulangi lagi tentang keadaan manusia. Kemudian bila Allah Ta'ala sebut dalam surah Az-Zukhruf dengan firman-Nya, "Ahum yaqsimuna rahmata rabbik, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya, wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat, liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriyah, wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un." Apakah mereka yang membahagikan rahmat Allah? Kamilah yang membahagikan sesama mereka kehidupan mereka, rezeki mereka, bahagian-bahagian mereka dalam kehidupan dunia. Dan kami menjadikan setengah mereka lebih tinggi pada setengah yang lain, supaya mereka dapat bekerjasama. Dan rahmat Allah itu lebih baik daripada apa yang kamu himpunkan. Persoalan yang nak kita faham, segala takdir kita dari A sampai Z Allah dah tulis. Segala apa yang akan berlaku kepada kita sudah tertulis. Maka kenapa diberitahu begini? Supaya kita redha, supaya kita qanaah. Dan dua sifat ini, redha dan qanaah, inilah dia kebahagiaan manusia sebenar. Kebahagiaan. Kerana manusia kadang-kadang dalam usaha dia, dalam cubaan dia, dalam kesungguhannya, gagal untuk memperoleh apa yang dia nak. Maka beritahu mereka dan beritahu diri sendiri bahawa inilah apa yang Allah tentukan. Fulan bin Fulan berusaha bila kahwin nak dapat 10 anak. Dia planning sebelum kahwin. Waktu bertunang dia pun dah bincang, kita nak 10 anak. Barangkali dia dah tulis senarai nama anak dia 10. Dah bincang. Dan mereka pun berkahwin. Dan mereka mencuba usaha sebagai seorang makhluk. Sehingga sampai tahap di mana mereka tahu mereka tak boleh lagi. Anak yang dihasilkan cuma 3 orang. Sebagai contoh. Baik 3 orang. Mereka dah usaha keras, mereka dah buat apa yang patut mereka buat. Secara tradisionalnya, secara teknologinya, secara apa yang diusahakan oleh seorang manusia yang ada harta, yang ada usaha, yang ada ilmu. Sekian nasihat keliling dia sudah didengari daripada yang pakarnya, yang berpengalamannya. Dan segala doa telah diminta
daripada yang alimnya, yang solehnya, kepada orang yang punya hak atas dirinya, ibu ayahnya. Maka terhenti pada zuriatnya 3 orang. Maka itulah jawapan apa yang tertulis di sisi Allah. Sesudah dikeluarkan segala usaha dan menunggu tempoh, supaya kesudahannya dia redha. Banyak ni saya dapat. Dia redha. Dan dia ada qanaah. Ini lebih baik. Kerana Allah Ta'ala tidak membahagikan sesuatu melainkan dengan rahmat Allah. Tuan-tuan umpama begini, saya ada anak 5 orang, 6 orang. Saya pun ada duit lah, katakan 1 juta. Kalau saya bagi dengan anak-anak saya ni, saya bagi atas dasar apa? Okay, saya kata 6 orang ni, duit ni ada 1 juta. Ambillah seorang, saya katakan 150,000. Jadi 900,000. Ni 100,000 kongsi lah. Kongsi cara lain, kongsi cara package itu dan ini. Baik, ke mana saya bahagi duit daripada anak-anak saya? Atas dasar apa? Rahmat seorang ayah. Baik, rahmat ayah tu untuk apa? Untuk anak-anak. Bahagi anak. Mak baik, ayah baik, ketika diberi pada anak, dia nak suruh anak dia bahagia. Baik, bahagia kat mana? Kat dunia je. Saya bila beri duit ke anak-anak saya nak suruh dia bahagia. Tapi sejauh mana saya boleh bahagiakan dia? Kat dunia. Kerana saya ayah. Dan kerana dia ibu. Dia bagi anak-anak dia. Kerana asasnya nak suruh anak bahagia, itulah kasih sayang yang ada pada seorang ibu, seorang ayah. Baik, kita lihat pula pembahagian Allah. Allah Ta'ala bagi pada makhluknya dengan rahmatnya. Dengan kasih sayangnya, dengan keadilannya, dan dengan mengetahui itu yang layak bagi dia. Dia tak macam kita. Kita waktu bagi bukan kerana kita tahu itu layak baginya. Kita bagi kerana kita kasih pada dia. Barangkali dia tak layak. Dan banyak kali memang dia tak layak pun. Allah beri sesuatu yang dia layak. Baik, kelayakan Allah yang Allah beri ni atas dasar apa? Kalau kita, tuan-tuan, lebih pada kasih sayang, naluri ibu, naluri ayah. Dan bahagia dia kat dunia. Jangan dia susah. Kita dah beli rumah siap-siap. Dah buka akaun ASB, ASN dan segala saham siap-siap. Nanti dia boleh tempuh kehidupan ni dengan smooth. Dia tak boleh susah-susah. Macam kita. Dia bebas. Pada pandangan kita. Tapi Allah bagi dengan rahmat kasih sayang. Asal rahmat Allah ialah orang ni akan masuk syurga. Dengan dia redha pembahagianku, dia akan masuk syurga. Kalau dia tak redha, maka akibatnya dahsyat. Sama juga saya sebut ayah tadi. Kalaulah saya bagi tadi, ada anak saya tak redha. Apa saya buat? Ada anak kata, sikit lah abah, kenapa saya dapat sama dengan kakak? Kakak maintenance dia rendah, saya pun nak buat tu, nak buat ni. Maka berlaku pemberontakan misalnya. Baik, daripada kasih sayang saya tadi nak bagi anak, saya tak jadi nak bagi dia. Saya mungkin ambil semua. Oh, kamu ni melawan sangat, saya nak. Kamu cari duit sendiri. Maka kita pun akan marah dia. Walaupun kita ada naluri seorang ayah. Bila anak memberontak, kita marah. Asal nak bagi, kita tak nak bagi. Yang dia yang berada, kau ni ambil ni. Ni kau cari sendiri. Tetapi bila Allah bagi rezeki, kita kena faham. Asas Allah bagi rezeki untuk jaga agama kita. Iman kita. Kerana itu bila kita dapat kurang daripada apa yang kita nak, jangan memberontak, jangan marah, jangan menunjukkan sifat kufur. Nescaya iman kita hilang. Iman kita hilang. Jangan kufur dengan maksud membangkang apa yang Allah beri pada kita. Atau jangan pula merasakan ada yang lebih baik. Saya Ustaz tak nak kaya lah, saya nak miskin lah. Jangan. Yang miskin pula kata saya rasa susah lah miskin, saya nak kaya. Jangan. Duduk diam-diam dan redha dengan apa yang Allah bagi. Dalam hadis Qudsi, Allah Ta'ala berfirman, Inna ibadi man la yuslihu imanahu illa al-faqr. Walau agnaituhu la afsada dhalika. Wa inna min ibadi man la yuslihu imanahu illa al-ghina. Walau afqartahu la afsada dhalika. Kata Allah Ta'ala, di kalangan hamba-Ku ada orang yang imannya diperbaiki sebab dia miskin. Kalau aku kayakan dia, dia akan jadi kufur. Ada di kalangan hamba-Ku yang aku baiki imannya sebab dia kaya. Kalau aku miskinkan dia, dia jadi kufur. Maksudnya tuan-tuan sekalian, kita lihat posisi kita. Kalau dengan kaya kita boleh ingat Allah, maka kekalkan kekayaan kita.
Memang kalau kita miskin, kita kufur juga dengan Allah. Kalau dengan miskin, kita boleh ingat Allah. Tanpa perlu kita nak rasuah, nak itu, nak ini untuk mencapai kaya. Sebab kalau kita cuba kaya, kita akan rosak. Maka redha dengan kemiskinan tadi. Baik, ini kita panggil sebagai pembahagian Allah. Allah bila bagi kepada kita untuk jaga iman kita. Dan tujuan dijaga iman ialah itulah dia nilai kita untuk masuk syurga atau sebaliknya. Oleh sebab itu Syekh Abdul Qadir menyebut, kalau kita tahu semua benda telah dibahagikan oleh Allah, kita tenang. Semua Allah dah bagi, ni bahagian dia, yang ni bahagian dia. Maka kita tak akan bersusah payah untuk minta dia dengan cara yang melampau. Tetapi bila memanglah kita dalam semua perkara, kita kena minta dengan Allah. Tapi bila cara-cara melampau ni bagaimana? Bila Allah menyebut, Inna Allah la yuhibbul mu'tadin. Allah tak suka orang melampau. Allah suruh kita doa, minta dengan dia. Tapi jangan melampau. Melampau bagaimana? Pertama, melampau bila kita mula rasa apa yang kita nak lebih baik daripada apa yang Allah bagi. Maka kita mula melampau. Yang kedua, melampau bila kita tak sabar-sabar menunggu. Walau Allah bila bagi sesuatu, dia ada masa dia. Tuan-tuan, kita tengok pokok durian. Ni, blackthorn ni, duri hitam. Tengok. Dia mula berputik dan berbunga. Kita tak sabar-sabar, kita nak petik juga. Kalau tuan-tuan petik, tak boleh makan juga duriannya. Sebab dia belum masak. Kemudian dia pun dah besar buah. Kita nak petik juga. Jangan diputik lagi. Biar dia jatuh. Tuan-tuan kena tunggu dia jatuh. Kalau ada setengah orang, dia tunggulah. Ada setengah orang dia ikat dulu. Bila jatuh kan pecah. Tak ada rezeki lagi. Tak apa nak ikat-ikat. Tapi kena tunggu. Sampai waktu matangnya dia pun gugur. Silakan makan. Begitu waktu kita berdoa, kita melampau bila kita tak sabar-sabar. Ya Allah, aku dah minta ni. Dah 2 tahun minta. Tak dapat. Ini mu'tadin. Melampau. Kerana Allah Ta'ala akan beri sesuatu mengikut masa yang sesuai untuk kita. Sesuai untuk kita. Macam saya katakan tadi buah durian. Kalau tuan-tuan cuba untuk makan lebih awal, tak akan rasa nikmat dia. Tunggu dulu. Dan kadang-kadang kita mungkin makan satu benda yang berlawanan dengan sifat durian. Yang boleh keracunan. Kita mungkin baru sudah makan Panado demam. Makan durian contoh. Dia mungkin ada perlawanan dia. Mabuk. Setengah-setengah makanan dia tak boleh bertemu dengan setengah-setengah makanan lain. Kalau bertemu mungkin dia boleh menyebabkan keracunan. Maka tak sesuai lagi. So, kalau kita faham, itu dah reti hidup kita. Demikian takdir Allah pada kita. Kita nak cepat. Saya nak cepat biar anak saya tu bijak. Sabar. Anak kamu mungkin bijak sampai kau mati. Sekarang belum bijak. Sabar. Apa yang kita patut buat mengikut landasan usaha yang Allah izinkan. Saya kan sedang berusaha juga. Awak berusaha pakai bomo itu tak panggil usaha. Itu usaha yang haram. Usaha saya jatuhkan orang ni untuk naik pangkat. Itu usaha yang diharamkan. Usaha kita, usaha yang halal. Usaha saya buruk-burukkan dia supaya bisnes saya lebih laku. Itu bukan usaha. Itu musibah pada agama kamu. Tentang tempoh sabar lah orang yang tak mampu tunggu. Jadi bila seorang tahu apa yang Allah beri ini, telah ditentukan, maka datang redha. Maka itu menunjukkan dia tidak melampau dengan pembahagian Allah. Atau dia menunggu dan sabar menunggu waktunya. Tidaklah dia kata saya dah doa 3 tahun, 4 tahun tapi masih tak dapat. Jadi semua benda telah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Maka kita terima. Kita malu untuk meminta sesuatu yang kita tahu itulah bahagian kita. Kita duk terak lagi, nak minta juga, nak minta. Jangan. Kita minta dengan Allah ada adab. Ketika mana Allah beri kita signal bahawa kita dah tak boleh. Jangan minta lagi. Kalau isteri kita dah menopause, dah masuk 60. Kita pun sama juga. 60 kita doa, ya Allah, bila dapat anak kembar. Doa lagi. Tetapi itu tidak beradab dalam berdoa. Kerana bukan waktu kita minta yang itu lagi. Bukan waktunya. Atau kita dah tua, kita tak perlu harta, kita doa, ya Allah, aku nak kaya, aku nak kaya.
Maka itu tidak beradab dan berdoa. Bukan benda tu yang kita perlukan. Allah dah jaga iman kita. Jangan nanti waktu tua-tua minta kaya, akhirnya rupanya untuk rosak iman. Kita tuan-tuan kena ada sensor. Waktu kita doa sesuatu, kita kena ada sensor. Sensor tadi menjadikan kita tahu bahawa kita perlu minta lagi atau tidak. Minta lagi ataupun tidak. Kita mohon, ya Allah, aku nak jumpa jodoh, nak kahwin orang tu. Kita dah seorang perempuan, saya nak yang ni. Tiba-tiba kita dengar dia dah kahwin, dia beranak, dia dah bahagia. Takkan tuan-tuan nak doa lagi, ya Allah, biarlah dia bercerai, biarlah dia janda, biarlah aku. Maka ini bukan adab berdoa. Itu dah jadi satu petanda bahawa dia bukan jodoh kita. Maka kita pun doa lah yang lain pula. Batu lama dengar, betul, mati lagi. Doa lagi tak apa. Itu satu signal baru. Mungkin itu milik kamu, mungkin. Jadi bila kita faham signal yang ada sekeliling kita tentang apa yang patut kita minta, kita tak akan melampau dalam meminta, kita akan ada adab dalam meminta, dan kita mengetahui tentang takdir sesuatu. Kayaknya tuan-tuan sekalian, saya nak, misal katalah, saya ini cikgu, saya minta lah saya kena posting di tempat saya suka. Saya nak posting dekat Perak, sebab di situ ada keluarga saya. Contoh, saya suka di situ. Saya pun doa lah siang malam pagi petang. Lepas habis graduate KPLI ni, biar minta kat Perak, biar dekat Lenggong Perak ni senang. Tiba Allah takdirkan saya ke Sarawak, katakan begitu. Maka itu satu signal bahawa inilah tempat saya, dan ini lebih baik untuk saya. Maka bagi orang yang mengetahui tentang takdir Allah, dia dah berhenti minta biar sampai ke Perak lagi. Dah habis, dia tahu ini mungkin lebih baik. Maka dia melihat kebaikan apa yang Allah pilih. Inilah waktunya untuk melihat kebaikan Allah pilih. Maka nikmati pilihan Allah. Ia pilihan yang paling terbaik. Sama juga kita doa nak kerja ni. Tiba-tiba tak dapat kerja tu. Ni ada interview. Kita pun minta ustaz tu, ustaz saya ada interview kerja, biarlah saya dapat. Ini kerja ni bagus, gaji lumayan, boleh keluar negara, boleh itu. Cuti pun banyak ustaz, senang saya nak pergi kuliah ustaz. Nak pujuk ustaz doa ni, senanglah saya pergi kuliah ustaz. Sebab ada cuti ustaz. Tapi saya pun masuk kerja pukul 10, dan lah saya pergi kuliah subuh ustaz. Dan tiba-tiba dia tak dapat jawatan tu. Dia ada sensor, dia tahu bahawa ini bukan takdir dia. Dan Allah nak beri yang lebih baik untuk iman dia, agama dia. Iman dan agama mungkin kena dia terlorong untuk kerja sendiri. Maka dia ada waktu yang jauh lebih banyak untuk bersama dengan agama dia. Tak kena ada sensor tu. Orang yang tak ada sensor inilah yang akan menjadikan dia tak faham takdir Allah. Bila kita baca hadis dan ayat Al-Quran tadi, cukup kita mengetahui itu adalah suatu batasan kita mengerti tentang takdir Allah. Ya, kita diminta dengan Allah dan berusaha sungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Ini semua perintah Allah. Namun kita kena tahu keterbatasan kita. Keterbatasan kita bahawa semua benda telah ditentukan. Dan Allah memilihnya untuk kita sebagai satu rahmat. Untuk jaga iman kita. Dan apa yang berlaku itu ialah lebih baik pada kehidupan dunia kita. Lebih baik. Andai kata kita berada di bawah sekalipun, ada orang atas kita. Kita kalau boleh nak duduk atas, tak nak duduk bawah. Kerana kita tahu posisi bawah ini mungkin lebih menjadikan kita tenang berbanding posisi atas. Sebab itu tuan-tuan, ilmu kekayaan yang sebenar bukanlah kita dapat apa yang kita nak. Bukan. Orang nak rasa bahagia, saya berusaha kat apa yang saya nak. Dia nak rasa bahagia. Tuan-tuan, bahagia kita ni dibentuk dengan dua sifat, redha dan qanaah. Dalam hal-hal takdir saya sebut. Kita redha, bila kita redha tuan-tuan, hilang sedih, hilang duka cita. Tajam akal kita untuk berfikir bagaimana saya nak develop yang ni pula. Kemudian bila kita qanaah, rasa cukup, hilang dengki kita. Hilang dengki kita, hilang tamak kita, dan hilang lalai kita. Sebab itu pernah satu ketika, bila seorang anak murid Nabi Allah Isa AS berkata, saya nak harta banyak. Lalu kata Nabi Isa, harta yang banyak bahaya. Dia menjadi
azab di hari akhirat kelak. Lalu katanya, kalau begitu saya cuma cari harta yang halal. Harta yang halal juga bahaya, kerana ia menjadikan kamu lupa akan Allah. Banyak impun harta pun lupa pada Allah. Itu bila ajak masjid, bila ajak majlis ilmu, asyik sibuk, syuara, memanjang, kursus, outstation, bla 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 bla. Sehingga dia tak tahu nak susun. Dia tak tahu mana satu penting dalam hidup dia. Maka bila awak dapat banyak pula, awak akan sibuk dari Allah. Isyghal anillah. Maka dia kata, saya akan dapat harta tapi saya tak nak sibuk dengan Allah. Maksudnya saya akan susuk. Kata Nabi Isa AS, ini juga jadikan hisabnya panjang akhirat kelak. Baik, Nabi Isa AS berdialog dengan orang ni. Kenapa? Tentang manusia ni, apa yang dia cakap belum tentu dia buat. Dan sebelum dia dapat sesuatu, dia mesti bercerita yang bagus-bagus apa yang akan dibuat. Macam YB, tak tahu YB. YB kampung kita, bukan orang lain. Sebelum dia naik YB, dia cakap apa? Dia cakap apa? Banyaklah dia cakap usaha. Setiap dia jumpa orang, banyak dia cakap. Lepas dia naik, realitinya. Saya tak kata mana-mana YB, tapi banyak YB lah. Sebelum dia naik, selepas dia naik, terus sebelum dia dapat sesuatu, dia cakap apa? Semua seolah-olah milik kita rakyat. Tapi bila dia naik, semuanya seolah-olah milik dia, bukan milik kita. Hatta kita nak jumpa dia pun tak boleh. Boleh lah nak jumpa Padang Goh, boleh lah. Kalau tuan-tuan pandang Megah, boleh lah jumpa dia. Kalau dia kena nak jumpa tempat-tempat marhing macam kita kat kuliah, masjid, jangan harap. Kan ada sebelah tuan-tuan YB dengar kuliah sekarang, ada. Jangan harap sibuk memanjang. Itu musibahnya. Dia sama juga saya lah. Sebelum saya ada harta, saya cakap macam-macam lah. Saya ustaz kalau ada harta, saya bina penempatan orang miskin, fuqara, bla bla bla. Belum ada yang cakap gitu. Orang ni tuan-tuan, kita nak tahu dia jujur. Belum dia ada, dia dah buat. Maka kita tahu dia jujur. Tapi kalau dia tak buat apa-apa, dia zero, kemudian dia kata itu dan ini, jangan percaya dia. Sebab dia tidak ada basement dia. Dia tak ada apa yang kita sebut asas. Dia kalau tak ada asas, atau umpama dia tak ada tanah, macam mana nak naik bangunan? Orang yang kalau bercakap saya nak buat ni, buat tu, tuan-tuan dah tengok dia buat. Tuan-tuan dah tengok dia buat. Orang ni tuan-tuan boleh percaya. Saya start kalau YB, saya akan buat ni, buat ni. Sebelum YB dia dah buat semua yang dia cakap tu. Cuma dia nak buat dengan keadaan yang lebih besar. Yang lebih berkesan mungkin. Yang lebih tersebar, yang lebih viral. Ini dah buat ni, dia tak ada asas ni. Yang ni insya-Allah boleh percaya. Sebab itu Nabi Isa waktu di dialog orang ni, dia tahu orang ni tak percaya orang ni. Orang ni macam cakap nak harta banyak. Dia moga-moga Nabi Isa bersetuju dan doa biar dapat banyak. Tapi Nabi Isa dia tahu melalui wahyu, pengalaman. Orang kalau tuan-tuan jumpa 10 orang yang bercakap dia nak buat baik bila sampai satu tempat tu, saya tu seorang je tuan-tuan boleh percaya. Kalau 10 orang. Saya bukan cakap pengalaman orang lain, saya juga cakap pengalaman saya. Ustaz, saya kalau pencing, saya ikut kuliah Ustaz. Saya kata awak kalau tak masa tak pencing pun tak ikut. Saya tak rasa awak ikut. Tak, nanti Ustaz tengok. Memang betul, tak ada langsung. Dia pencing tak ada. Okay, saya terpaksa ikut anak saya pergi Kuala Lumpur dah habis. Ceritanya dah lain. Tentu cerita ni bukan cerita seorang. Bila kita berpengalaman hidup, berinteraksi dengan orang, kita tahu inilah cerita yang sama. Lepas tu jangan cakap lebih kurang dengan semua para asatizah, mereka berpengalaman. Mereka tahu. Sembang kari boleh tuan-tuan, sembang kari. Sembang kosong boleh. Realiti ialah, bila seorang bercakap, kita tahu benarnya bila dia dah letak asas-asas ni. Maka kita tahu. Tapi kalau asas tak letak, lalu cakap, saya kalau diberi peluang, saya akan buat. Jangan percaya. Dan doakan, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri dia kekuatan hidup. Bukan maksudnya percaya kita pun nak marah dia, tidak. Kita doakan Allah beri kekuatan. Dan jangan letak harapan. Jangan letak harapan. Mak nanti awang pencing, awang kerja dengan mak tiap-tiap hari. Awang kerja sendiri, jangan harap. Dia kerja sendiri lagi teruk, dia tak jenguk mak dia. Sebab dia tak letak asas itu. Asas. Jadi tuan-tuan, bila kita bicara tentang takdir Allah, pertama untuk kita bersetuju dengan pembahagian Allah. Redha dengan pembahagian Allah. Mengetahui itu lebih baik untuk kita, dunianya, akhiratnya.
Dan kerana itu adab kita dengan Allah SWT. Dan saya katakan, kita kena mengerti, kita mesti ada sensor setiap apa yang kita nak doakan. Supaya kita tidak menjadi golongan mu'tadin dalam berdoa. Kita dah sebut semua ni tentang seni adab berdoa. Tentu perhatikan diri kita. Waktu kita nak sesuatu, tiba-tiba Allah dah tunjuk, ini bukan hak kamu, hak orang ni. Ya Allah, biar projek ni aku dapat, tiba orang lain dapat. Redha. Allah dah beri pada dia, jangan ambil. Ya Allah, biarlah dia mati, aku nak projek tu. Jangan begitu. Biarkan. Mungkin kita ada yang lain lebih baik. Kita dah, Allah dah beri satu sensor. Jangan jadi orang bodoh yang tidak mengerti isyarat. Tetapi kita dalam muamalah kita dengan orang, kita suka orang faham kita dengan isyarat je. Tak payah saya cakap banyak. Terutama ni orang bawah kerja-kerja bohong kita ni. Kita tak perlu cakap, awak buat ni, buat tu. Nampak bodoh sangat pekerja kita ni. Kita bagi signal je. Bagi signal je. Okey, saya nak bersih tempat ni. Dia tahu apa nak buat. Tak perlu kita awak kena bersih sini pula, bersih sini. Penat kita tiap-tiap hari. Kita bagi tahu sekali je. Maka kita akan sayang pekerja ni. Tapi pekerja yang umpama, kita katakan pahat dengan tukul. Sekali ketuk, sekali masuk. Saya ketuk masuk. Tadi ni, sampai bila ni orang ni tak bijak. Anak yang hebat, dia memahami isyarat ibunya. Ada seorang raja. Menteri-menteri dia semua dengki sebab raja ni baik dengan seorang hamba. Dia ada seorang hamba dia ni. Dia sayang hamba ni. Sampai lebih sayang pada menteri kabinet dia. Kau menteri-menteri dengki lah. Apa? Dia ni bukan ada jawatan. Apa sayang lebih? Itu Tuanku Sultan ni. Ya, Sultan tahu dia dengki. Mereka dengki. Kali satu hari, ketika mereka sedang mengembara dan berada di hadapan satu gunung. Dan di puncak gunung tadi ada salji. Puncak bukit tu ada salji. Raja tengok. Kemudian raja tunduk. Lalu hamba ini terus pecut kuda dia. Naik atas dan mengambil salji dan duduk berada depan raja nak bagi. Raja pun memandang pada menteri. Sekarang kamu tahu kenapa aku suka dia. Aku cuma tengok dia dah faham. Dia dah faham. Kamu sampai sudah tak faham? Tunggu cakap dulu. Ni kalau cakap masuk mesyuarat dulu ni. Bagi salji ke betek nanti tuanku kita mesyuarat dulu. Nak tengok siapa. Ad hoc punya siapa apa. Mesyuarat. Kau berapa nak. Sambutan bla bla bla. 3 hari pun siap. Ya, geng-geng mesyuarat. Susah geng-geng mesyuarat. Kita berkawan dengan orang yang jenis boleh secara spontan buat sesuatu. Ini hebat. Dia tak perlu mesyuarat masuk kabinet, lepas tu tunggu kelulusan, bla bla bla. Itu yang kerja-kerja menteri kita. Itu jadi susah bila orang sifat macam tu. Kita, mak, ayah, anak-anak, waktu makan, misal kata. Anak yang bijak ni, tuan-tuan, ajak mak dia makan. Mak dia jeling je. Tu sedap nampak. Tapi tak nak mahal. Tu atas asap atas meja. Sebab tu mak dia nak. Tapi mak yang mengharap anak sebab mungkin harga mahal. Takut juga mak bebankan anak. Sebab mak ni sampai ketua takut dia bebankan anak dia. Walaupun anak dia dah banyak bebankan dia. Dia mak jeling. Macam sedap tu. Tapi tak apalah. Anak mak makan ni je. Anak yang bijak dah tahu. Dia tak tanya mak nak ke? Mak nak ke? Tak apa, mak tak nak. Mak nak ke? Dia tak bijak budak ni. Duk tanya. Ambil letak. Tak. Kalau mak tu segar makan, bungkus lah bawa balik rumah. Nanti kat rumah licin dia makan. Kata ini anak bijak. Mak dia jeling, dia dah tahu. Satu ketika ada seorang alim soleh. Dia tak nak makan nasi dengan mak dia. Tak nak makan makanan dengan mak dia. Atau dengan ayah dia. Dan orang tanya, kalau mak dia makan, dia akan berdiri duduk tengok mak dia makan semua. Ataupun ayah dia. Orang tanya kenapa? Aku bimbang. Waktu ibuku menjeling ke arah laut. Kalau aku ambil ni, aku derhaka pada dia. Kalau kita kan kalau makan mati dah jeling, nak ambil apa? Next, dah tahu. Terutama tengah buka puasa. Memang sunatnya makan ke rumah dia pun tengok si akak sedap ni. Mata ke sana. Habis ke rumah si akak dah hilang. Bayangkan waktu tu. Kita kan memang macam tu perangai kita. Ni bukan perangai siapa-siapa, semua kita sama. Kita waktu makan, matanya jeling ke lain. Dah target next ni. Jadi orang sekeliling kita ni, tuan-tuan, baik kawan-kawan, baik, dia dah faham. Oh, dia jeling, dia nak ni pula ambil. Oh, ni mesti kawan bagus. Ini mesti anak yang bagus. Ini mesti orang yang baik.
Dia tahu, dengan jelingan tahu orang ni minat. Kadang-kadang tanya, dia pun tahu. Tanya tu dah minat. Tanya. Lawa lah kain ni. Berapa semeter ni? RM80. Oh. Dia pun, kita tahu dia minat ni. Kita dah beli siap-siap ambil 10 meter. Selama mak buat baju kurung dengan selimut tidur sekali mak. Terus 10 meter bagi. Mak kita 3 meter cukup buat baju kurung. Tapi 7 meter lagi ni buat apa? Mak buat ni selimut. Ini anak hebat. Tentang sebab itu, saya katakan bila kita nak jadi hamba yang hebat, kita tahu signal yang Allah berikan. Ini tak patut kita ambil. Ini yang kita boleh ambil. Sebab itu dalam doa tadi memperlihatkan siapa yang dekat dengan Allah. Kerana orang tu tahu pembahagian Allah, dia akan diam. Maksudnya dia tahu ini bukan lagi hak dia. Dia pun diam. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, kita kadang-kadang perangai kita tuan-tuan dengan manusia banyak kita minta. Dengan Allah kita tak minta. Tapi yang ustaz yang atas tu saya cakap dia tak payah minta, redha. Saya katakan bila kita memahami signal dari Allah bahawa itu bukan hak kita, kita jangan minta. Diam, beradab. Bukan hak kita. Tetapi bila kita ada keinginan lain, kita tidak boleh minta melainkan dengan Allah. Apa pun kita nak, minta dengan Allah. Jangan minta dengan manusia. Jangan kita main kabel-kabel tuan-tuan. Orang yang main kabel ni orang jiwa lemah. Ustaz tak boleh ke kabel? Tuan-tuan, kabel ni boleh bergantung, tak boleh. Sebab dalam Islam kabel ni kita panggil syafaat. Dan Nabi SAW pun menyuruh seorang memberi syafaat pada orang yang tidak punya ruang. Nabi kata, Ishfa'u tu'jaru ala lisani nabiyikum. Berilah syafaat. Tolonglah orang ni, kamu akan dapat pahala mengikut janji lidah nabimu. Tuan-tuan, memang kita disunatkan tolong orang. Maka saya kata tak salah kalau kita nak guna kabel-kabel yang melayakkan kita dapat kebaikan tertentu. Tanpa kita rasuah. Dan tak salah orang tu kalau dia tahu dia ni ada suatu ruangan untuk tolong orang ni, angkat orang ni. Dia mengangkat ni kerana layak dia, bagus orang ni. Atau kerana perlunya orang ni. Maka tidak berusaha apa-apa, bahkan dapat pahala. Dia nak suruh anak dia kerja kat pejabat ni. Tak apa-apa, saya, bos pejabat tu saya kenal, saya boleh recommendkan. Nanti Ustaz recommend, boleh, awak masuk. Okey, tak ada. Recommend ni Allah beri pahala. Saya nak masuk madrasah ni. Payah masuk madrasah tu mudu ke ketak sungguh. Okay, saya pun minta kawan saya, Syekh, ni anak-anak nak masuk sekolah boleh? Tak apa, Ustaz nak masuk, nanti saya uruskan. Saya cakap dengan mudi, anak Ustaz nak masuk. Ini recommendation yang dibenarkan, ini syafaat. Saya tak bayar apa-apa. Namun di sebalik kita tuan-tuan, gunakan manusia sebagai satu contoh asbab untuk peroleh sesuatu, dan ini tidak dilarang. Sebab Nabi SAW juga meminta tolong sahabat-sahabat buat tu, buat ni. Kerana itu asas yang berkaitan kehidupan. Bahkan Allah sebut dalam Quran juga tentang hal ini. Liyatakhiza ba'duhum ba'dan sukhriyah. Untuk sebahagian kamu berada di bawah kawalan seseorang. Menolong dan membantu seseorang. Allah angkat seorang darjat lebih tinggi, yang ni lebih bawah, supaya berlaku saling tolong menolong. Yang bawah kena tolong yang atas. Kalau tidak, siapa nak kutip sampah? Kalau tidak, siapa yang nak buat kerja jaga baby? Siapa yang nak jadi driver bus? Siapa nak jadi driver taksi? Allah jadikan manusia bertafawut atau berbeza-beza tingkat untuk mereka saling tolong-menolong. Saling lengkap melengkap. Tapi bukan bermaksud kita hina orang bawah kita, tak boleh. Kita tahu dia saling melengkapkan hidup kita. Kita respect, kita muliakan. Baik, berkaitan kita sebut tentang minta tolong orang, boleh. Tetapi yang dilarang bergantung kepada orang. Sehingga kita lupa kita ada Allah yang menentukannya. Lalu kita bercakap sombong, saya memang confirm dapat, saya dah kenal orang dalam. Kita lupa Allah. Tiba-tiba orang dalam mati. Macam mana kita? Ada seorang hamba Allah, dia dapat projek sebab dia kenal orang dalam. Ni dia kenal Tan Sri ni. Tan Sri ni pun bagi projek. Dia cerita ke saya. Okay, dia baik. Tapi dia punya second wife ni tak suka dia. Okay, dia selamat selagi mana ada ni Tan Sri atas ni. Tiba Allah nak takdirkan, Tan Sri ni pun mati. Pencing macam gitulah lebih kurang. Akhirnya naik ni yang pertama dibuat ialah batalkan kontrak. Akhirnya habis dah. Lingkup. Saya kata berapa persen awak bergantung pada kontrak? 70%. Saya punya income 70% daripada sini. Maka habis tinggal lagi 30%. Untuk survive. Cuba survive. Akhirnya lingkup bisnes. Tentang ini kalau orang dia bergantung pada makhluk, dia akan kecewa sangat-sangat.
Tapi kalau dia menjadikan manusia cuma sebagai sebab, kalau berlaku macam ni dia redha, dia akan kuat. Dia mampu bangun dengan lebih hebat daripada itu. Tuan-tuan, Allah tak bagi kita bergantung pada manusia sebab kita akan jadi lemah nanti. Kita akan jadi putus asa nanti. Kita akan jadi hina nanti, dipermainkan oleh orang. Diaibkan oleh orang. Dikulikan oleh orang. Mungkin diperhambakan oleh orang. Allah nak suruh kita mulia supaya jadi hamba Allah. Sebab itu bila kita dalam keadaan tertentu, minta dengan Allah. Biar kita nampak hina di hadapan Allah. Kerana siapa yang menghina dirinya di hadapan Allah, Allah muliakan dia. Tapi siapa yang menghinakan dirinya depan manusia, dia selama-lamanya hina. Atau kalau kita duk merayu ke orang, duk merita, kita selama-lamanya hina. Dan dia tak pernah bagi ruang untuk muliakan kita lagi. Sebab itu jangan. Kalau itu tuan-tuan, bila kita minta dengan orang pun sekali. Tak nak bagi sudah. Saya nak pinjam ngaji 5,000 boleh? Tak boleh lah. Stop. Tuan-tuan jangan, boleh lah, tak payah. Tak apalah, bukan rezeki saya. Cari orang lain pula. Sekali je cakap. Ini orang-orang yang tahu bahawa manusia bukan tempat bergantungan. Boleh tak saya nak pinjam kereta awak? Tunggulah saya fikir. Lepas tu dia diam. Dah. Nak bagi, tak nak bagi sudah. Cari orang lain pula. Tetapi ini orang bergantung dengan Allah. Tapi kalau orang tak, orang bergantung pada manusia, dia akan desak lagi, kemudian beri alasan-alasan even palsu untuk dapat juga. Tolonglah, saya tengah susah ni, nenek saya sakit. Pada nenek mati lama dah. Saya punya atuk sakit lah, atuk pun mati lama. Mak saya masuk hospital, malah mak dia tak masuk hospital pun. Dia reka. Dia makin hina. Kalau orang tahu pembohongan ni lagi teruk. Tuan-tuan, jangan minta ke manusia. Jangan desak dengan manusia. Baik, jelas dalam kehidupan kita. Kalau kita minta dengan manusia, kita hina. Yang dimaksudkan minta yang mendesak dan bergantung hati dengannya. Boleh tak minta dengan orang semua? Boleh. Tapi yang tak boleh, yang pertama mendesak. Yang kedua bergantung pada dia. Dan setengah ulama letak lagi yang ketiga. Yang ketiga, sehingga lupa minta dengan Allah. Saya minta dengan Allah, ya Allah. Lepas tu saya minta tolong ni. Okey? Sebab saya dah dahulukan minta dengan Allah. Maka ini sebagai ikhtiar dan sebab. Ikhtiar dan sebab ni kita boleh buat. Hatta Nabi SAW pun pernah meminta tolong daripada orang bukan Islam dalam menyewa senjata dalam satu peperangan. Bahkan pernah minta tolong Abdullah bin Uraiqid dalam peristiwa hijrah. Nabi tak kata Abu Bakar tu syirik sebab minta tolong dengan orang. Orang yang minta tolong pula orang kafir. Tidak, itu tidak salah. Tapi pergantungan mereka bukan pada Abdullah bin Uraiqid, pada Allah. Pada Allah. Jadi, kita kalau nak minta dengan manusia, boleh. Dengan 3 syarat yang kita sebut. Jangan mendesak. Jangan bergantung dengan hati kita dengan dia. Dan jangan sampai mengabaikan minta dengan Allah. Tapi kalau kita dah minta dengan Allah, bergantung dengan Allah, lalu kita minta dengan manusia tanpa mendesak, kita tidak dianggap minta dengan manusia, tapi sebenarnya kita minta dengan Allah. Hatta kalau kita minta dengan isteri kita pun sama. Yang buat nasi goreng, contoh. Isteri kita, kejap lah bang. Kita tengah hari sebut, nasi goreng. Isteri kita, kejap lah, nak anak ni, kita petang, nak nasi goreng. Jadi hina kita. Minta sekali dah nasi goreng. Senyap. Dia beri alasan sibuk nak lipat kain. Tak apa. Kita pergi kedai beli 10 bungkus nasi goreng nak ambil. Kita jadi mulia. Tak boleh minta banyak kali. Bini pun sama. Dia minta banyak kali, bang, buang sampah. Dia tengok muka suami, buang sampah. Suami duduk, bang, buang sampah. Suami baru nak takbir tiap orang, bang, nanti jangan lupa lepas sembahyang buang sampah. Suami dia buka Quran, bang, nanti buang sampah lepas ngaji. Buang sampah lagi. Ni, permintaan ni banyak. Akhirnya, sampah tu tak pernah ingat. Dia tak pernah ingat buang sampah. Dia tak buang sampah. Dia buang bini. Sebab apa? Jadi kebencian. Sebab tu tuan-tuan, kita dalam urusan duniawi, jangan mendesak. Orang akan benci kita mendesak. Tuan-tuan cakap sekali dah. Doa mudah-mudahan Allah ingatkan dia. Kita kalau isteri cakap sekali, bang, buang sampah ni. Sebab dah banyak sampah. Stop. Jangan cakap lagi. InsyaAllah nanti suami, bila dia ingat, dia rasa bersalah, lupa. Dia buang cepat-cepat. Dan lain kali, belum kita cakap buang sampah, dia dah buang sampah. Dengan tong-tong sampah, dia buang sekali. Senang. Dah tak ada sampah lagi. Sebab tong sampah tak ada, sampah pun tak ada. Tapi kalau kita mengamalkan budaya mendesak dalam meminta, jangan kata orang jauh, orang dekat pun tak suka. Sebab tu kita bila kita bercakap sesuatu, kita tahu ini je batasan dia.
Tak perlu kita mendesak. Supaya hati kita dengan Allah. Dan semua hal dan semua keadaan. Kemudian perkara ketiga Syekh sebut. Jangan ambil hak orang lain. Kadang-kadang ramai orang tuan-tuan. Bila dia ada penyakit tamak. Ni bahaya. Dia dah jutawan. Dia masih menipu orang miskin. Dan konongnya dia gula-gula orang miskin. Kami nak tolong kamu supaya jadi macam kami. Tuan-tuan mungkin pernah dengar perkataan tu. Kami buat satu saham namanya tabarru'an. Bunyi Arab dah sikit, nampak Islami. Untuk tolong orang miskin, kita main style kutu kuat. Bagi kutu kuat. Maksudnya main cabut undi lah. Kita akan kumpul dana ni. Baik. Ni skim cepat kaya. Rupanya digunakan kesempatan tadi. Orang miskin desperate nak kaya. Akhirnya ditipunya orang kampung juga. Walau dia dah kaya ni. Si mala'un ni dah kaya, ditipu dengan orang miskin. Tuan-tuan pandai air. Bila orang kaya tipu orang miskin yang patut dia tolong. Tapi benda ni ada tak? Ada. Apa yang Syekh Abdul Qadir sebut ni ada. Kerana orang-orang kaya ni nampak orang paling mudah ditipu orang miskin. Dia nak tipu orang kaya, mereka sama-sama tahu permainan dia. Masuk ke kampung-kampung, kononnya kita nak buat suatu bisnes besar. Pakcik ternak ayam kampung, kita buat marketing. Benih ayam kampung kita bagi. Pakcik kena melabur. Laburlah 30,000 seorang. Masuk 30,000. Berkelompok tak apa. Pakcik jamin ayam pakcik ternak. Kita dah ada marketing kat Kuala Lumpur. Harga dijamin stabil. Bukan permintaan ayam kampung sekarang tinggi pakcik. Sekilo dah RM25. Pakcik ni percaya. Labur duit gini-gini. Tahu tak senyap. Ayam kampung pun tak terjual. Sebab orang bandar rupanya tak makan ayam kampung, makan KFC. Dah habis dia. Ni cerita ada seorang sahabat saya, dia ternak itik. Cerita sama macam saya sebut tadi lah. Modus operandi. Ternak itik, nanti itik pasarnya bagus, bla bla bla. Labuk. Saya bagi anak itik, makanan itik, bla 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 semua. Dia pasal bola itik ni kita boleh guna belaka. Tai itik boleh makan. Ni itik boleh buat benda ni bulu. Dia cerita semua, orang pun melabur. Dah melabur, senyap lagi. Akhir itik beribu tak terjual. Siapa nak beli itik? Ada rugi. Itu benar cerita orang Tanah Serai pun sama. Cerita orang Tanah Serai pun sama. Ni kita ada rangkaian restoran petani. Dia akan serai. Sebab orang petani semua masak serai. Nasi tak serai. Gulai serai, masak air masak pun serai. Habis tarik tak serai. Oh, dia punya otak dia. Kawan pun carilah pelabur-pelabur, geng-geng masjid. Laburlah ni serai. Tahu-tahu kena tipu. Habis dengan usuk ustaz buruk nama. Kita lihat ni, orang kaya, kerja orang kaya. Yang menipu, kononnya atas pelaburan ni. Kita akan beli harga ni, kita akan beli. Banyak, saya bila sahabat-sahabat saya masuk geng benda-benda, saya selalu ingatkan. Bohong, penipu. Sebab ceritanya banyak kita dengar dan kita tahu. Yang ada kata kita buat kolam ikan pula. Ni, untung dia begini-begini, kena tipu. 200,000 kena tipu kawan saya, bayar sampai mati. Dia beri contohnya, bagus bisnes ni. Realiti dia nak tipu. Ada seorang hamba Allah kata, Ustaz, saya nak melabur. Melabur apa saya tu? Melabur apa? Saat ni ternak lembu, Ustaz. Untung besar. Sebab sekarang Malaysia produk tempatan baru 30% pasaran. Kita import 70%. Bagus ilmu ekonomi tu, informasi. Saya pun tahu. Jadi kita ternak lembu, Ustaz. Pasaran memang ada. 70% kosong pasaran ni. Sebab kita banyak ambil daging beku daripada negara tu, negara ni. Jadi kita sebenarnya ada potensi untuk buat produk ni. Saya kata bagus nak melabur kat mana? Dekat Somalia, Ustaz, ternak lembu. Saya kata orang pun tak hidup kat Somalia, awak nak ternak lembu. Awak ni kena tipu. Sebab kalau kata nak ternak kat Malaysia, mungkin pelabur-pelabur dia pun fikir, boleh tak saya nak tengok kandang? Ni tipu kantor tu. Tapi sebut Somalia, siapa nak pergi Somalia tengok kandang? Kita percaya je lah. Habis. Dan ini cerita orang kaya tipu orang miskin. Kesian orang miskin yang baru nak Sebab tu orang miskin jangan gelojoh nak kaya. Silap orang-orang yang nak gelojoh kaya ni pun masalah. Dia nak sleeping partner, bagi duit dia pun kaya. Ini pemikiran bodoh. Kata orang yang jenis nak kaya tak nak berpeluh ni susah. Orang yang jenis tanam duri suruh tumbuh durian. Yelah kalau duri hitam tak boleh lah. Dia tanam benda lain, dia tanam duri nak supaya tumbuh kurma. Yang disebut yazra'u syaukatan, dia tanam duri dan dia nak supaya dapat petik buah kurma. Orang yang nak kaya tapi tak nak berpeluh. Ini
pemikiran yang cukup bodoh. Jadi orang kaya yang ambil kesempatan, ingat, bahaya. Kamu menindas orang lemah ni, double-double azab Allah Ta'ala. Sebab orang lemah ni, dia tak reti main mahkamah. Dia tak reti nak mengadu orang besar. Tapi dia akan mengadu pada Allah. Dan dia akan benar-benar mengadu pada Allah sungguh-sungguh. Yang kamu tak akan aman. Sebab tu tuan-tuan, Syekh ajar kita. Kita jangan sampai kita sanggup tipu orang bawah pada kita. Kerana laknat tu akan datang bertali arus melalui semua sudut. Ingat. Dan paling teruk lagi ialah orang yang diangkat je pemimpin tipu rakyatnya. Ini lagi teruk. Dan Rasulullah ingatkan hal itu. Orang-orang yang diangkat lalu menipu rakyatnya, berbohong dengan rakyat. Masa dosa cukup besar. Sebab rakyat ni yang bergantung sungguh benda ni. Tiba dia tak diberikan. Kemudian Syekh Abdul Qadir menyebut, kita tuan-tuan kalau ada akal, berusahalah untuk dekat dengan Allah. Sebab apa? Yang menjadikan kita benar-benar bahagia dunia akhirat ialah dekat dengan Allah. Lalu kita perlu suburkan iman kita. Dan mencari orang-orang yang sudah hebat keimanannya untuk kita bersama dengan mereka. Sehinggalah kita mampu untuk bersendirian. Tuan-tuan, kenapa kita kena duduk lagi dengan manusia? Sebab kita belum mampu untuk bersendirian. Sewaktu kita dah mampu bersendirian, silalah bersendirian. Ni jangan bersendirian lagi, nanti sesat. Nanti sesat, iblis pun senang tipu kita, syaitan pun senang tipu kita. Kita suburkan iman dan cari orang-orang yang berpengalaman, orang-orang yang memang Allah buktikan, terbukti dia kuat imannya. Dampingi mereka, lazimi mereka, dengar perkataan mereka. Sehingga sempurna keyakinanmu. Ketika itu sila bersendirian. Maksud bersendirian di sini ialah banyakkan masa kamu. Tentang macam gini, kita belum pandai. Jadi kita kena banyak belajar dengan orang alim. Bila tuan-tuan dah pandai, tak belajar pun tak apa. Tuan-tuan gali sendiri ilmu ni. Ambil sendiri ilmu ni. Sudah sampai kita untuk melihatnya sendiri. Kita dulu tuan-tuan belajar mengeja. Kita terpaksa mengeja bersama cikgu kita. Cikgu kita mengeja. B.O. Bo, kita ikut B.O. Bo. L.A. lah. Bola satu kelas. Tapi suatu kita dah pandai mengeja, kita tak perlu jerit-jerit macam tu lagi. Tak ada orang baca buku, dia pun eja satu-satu. Tak ada. Dia mula baca, diam je. Suara pun tak bunyi, tapi dia dah faham. Dulu kalau nak baca, riuh satu kelas nak baca ni. Dengan cikgu-cikgu riuh sekali. Sebab apa? Kita perlu dibimbing. Satu kelas tahu dia sedang membaca tulisan pada papan hitam atau papan hijau. Hari ni tak ada orang tahu. Tahu-tahu buku muka surat 100, 200 dah habis baca. Tanpa bunyi suara. Tapi faham. Kalau saya katakan kita dah sampai tahap iman kita, sila bersendirian. Memang layak pun kamu bersendirian untuk memperbanyakkan taat kamu pada Allah. Dan akhir sekali, tuan-tuan sekian, dalam hidup, hati-hati dengan makhluk manusia kerana ia mencetuskan fenomena riak dan syirik kita. Riak dan syirik berlaku kerana ada orang sekeliling kita. Yang kita beramal lalu orang nampak kita. Yang kita buat lalu orang puji kita. Yang bila kita lakukan ini orang sanjung, beri kita award, beri kita anugerah itu dan ini. Disebut-sebut nama kita, bahkan nama kita terpampang pada baju-baju mereka. Bahkan sains kita pun dah ada nilai nak autograf kita. Tentu hati-hati. Riak membinasakan kita. Demikian juga hidup yang bergantung pada orang ni bahaya. Ini boleh bawa pada syirik. Saat saya nak ni minta orang ni, nak ni, semua kita ni pasang-pasang kabel belakang ni. Jangan itu buat syirik. Mintalah dengan Allah. Saya sakit pun saya tak bimbang, saya kena 10 orang doktor. Daripada doktor ujung kaki sampai ujung kepala, semua pakar ada. Saya tak bimbang lah, bijak-bijak belakang ni. Tak bimbang belakang lah, dia pandai. Kemudian fee pun tak payah bayar. Sebab ni misi sponsor ni. Jangan. Tiba-tiba kita ada sakit yang tak ada orang boleh rawat. Tak ada spesialis pun boleh rawat. Penyakit misteri, tak tahu apa. Akhirnya mana orang-orang yang kita sebut tadi? Ini kerana kita membina keyakinan hidup dengan syirik pada Allah. Pergantungan pada orang. Ingat tuan-tuan, manusia ni dia boleh menjadi musuh kita bila dia penyebab kepada tumbuhnya riak dan juga syirik. Maka hati-hati dengan perkara ini. Sebab tu ada seorang hamba Allah. Orang alim. Dia tak nak berjalan dengan orang lebih alim pada dia. Dia bimbang nanti dia akan riak. Dia katakan fulan baik, orang tengok dekat. Dia bimbang, maka dia tak nak berjalan. Dia memilih berjalan bersendirian. Setiap orang kena tahu kekuatan, kelemahan diri dia.
supaya dia mengukur dirinya dengan sebenarnya. Maka ini antara nasihat dan wasiat yang baik untuk kita jadikan sebagai pegangan kehidupan kita. Wallahu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.